Hai semua, kali ini kita cuba lihat kepada prosedur gene cloning di mana kita cuba membuat banyak salinan bagi sesuatu gene yang kita ingin kaji. Okay, contohnya di sini katakanlah ada satu sel haiwan. Dalam sel haiwan tu ada nukleus dan dalam nukleus tu ada kromosom ataupun DNA lah. Okay, katakanlah dalam DNA ini ataupun dalam kromosom ini terdapat satu gene yang kita ingin kaji. Maka kita namakan ini sebagai gene of interest. Maka kromosom ini ataupun DNA ini kita boleh namakan sebagai target DNA kerana ia mengandungi gene of interest kita. Dan dalam prosedur gene cloning ini juga kita akan menggunakan plasmid. Plasmid sebagai cloning vector. Maka apa itu plasmid? Plasmid merupakan DNA tambahan bagi sesuatu bakteria. Okay? Contohnya di sini ada bakteria E. coli. Okay, kita boleh nampak di sini adalah kromosom sebenar bagi E. coli dan di sini adalah plasmid iaitu DNA tambahan lah. Okay? Maka dalam prosedur gene cloning ianya melibatkan beberapa langkah. Maka langkah pertama adalah isolation. Okay, apa itu isolation? Isolation adalah pemencilan ataupun kita cuba keluarkan target DNA daripada sel ini. Okay. Maka apa yang kita akan buat adalah kita akan cuba pencilkan ataupun kita keluarkan target DNA kita tadi. Okay. Dan di sini adalah dia punya gene of interest yang color merah tu lah. Okay. Dan oleh kerana sel ini merupakan sumber bagi target DNA kita, maka kita boleh juga namakan sel ini sebagai donor sel. Sementara itu kita juga akan perlu lakukan prosedur isolation untuk plasmid, di mana kita juga akan keluarkan plasmid daripada bakteria E. coli ini. Di mana kita akan keluarkan plasmid tadi daripada E. coli sebegini dan kita akan teruskan dengan langkah yang kedua. Langkah kedua dinamakan sebagai cleave ataupun cut ataupun pemotongan. Di mana kita akan menggunakan restriction enzyme. Contohnya yang kita boleh gunakan adalah restriction enzyme yang bernama EcoR1 yang kita boleh perolehi daripada bakteria E. coli juga. Maka EcoR1 dia akan potong DNA, DNA target kita ini, di mana adanya sequence of bases yang kita tahu sebagai GAA-TTC. Jadi katakanlah ada beberapa sequence GAA-TTC di sepanjang DNA ini, maka dia akan potong-potong. Maka dia akan potong-potong sebegini lebih kurang lah. Daripada DNA yang panjang tadi tu, dia akan potong-potong dan di antara hasil pemotongan EcoR1 tadi akan ada yang merah ni iaitu gene of interest. Menggunakan restriction enzyme yang sama, contohnya EcoR1 tadi, kita juga akan cuba potong plasmid ini, di mana dengan menggunakan EcoR1 plasmid akan terbuka lebih kurang macam ni. Mungkin kerana di sini adanya susunan GAA-TTC juga pada plasmid tersebut, maka dia akan potonglah di situ. Setelah proses cut ataupun cleave telah pun berlaku, kita akan teruskan dengan step yang ketiga, di mana kita namakan sebagai insertion. Apa yang berlaku ketika insertion adalah kita cuba masukkan ataupun sisipkan, selitkan gene of interest kita ni ke dalam plasmid yang telah pun terbuka. Maka katakanlah ini adalah plasmid yang telah terbuka. Maka kita akan sisipkan ataupun selitkan gene of interest tadi. Yang kena merah tu. Dan setelah kita lakukan step insertion ini, kita juga kena gunakan satu lagi alat yang kita namakan sebagai modifying enzyme. Contoh modifying enzyme adalah DNA ligase, di mana DNA ligase tu dia akan
sambungkan, dia akan sambungkan gene of interest kepada plasmid tadi. Maka bila dah bersambung, gene of interest bersama dengan plasmid, maka akan terbentuklah satu struktur yang kita namakan sebagai the recombinant DNA. Yang inilah struktur ni, the recombinant DNA. Dan setelah itu kita akan teruskan dengan step seterusnya yang kita namakan sebagai transformation. Apa itu transformation? Transformation adalah step di mana kita cuba masukkan recombinant DNA ini ke dalam bakteria yang kita boleh anggap dia sebagai sel perumah ataupun host cell. Katakanlah ini adalah bakteria E. coli. Bakteria E. coli. Dia ada dia punya kromosom sebenar dia. Tapi apabila kita lakukan proses transformation, recombinant DNA ini akan masuk, akan dimasukkan ke dalam host cell tadi. Inilah dia proses transformation yang berlaku. Dan setelah itu kita akan teruskan dengan proses ataupun langkah yang kita namakan sebagai amplification, di mana dalam amplification akan kita nampak bahawa bakteria yang seekor ni dia akan berganda apabila dia membiak. So mungkin bakteria ini akan membiak, melakukan proses binary fission, maka daripada seekor bakteria dia akan jadi 2 ekor. Katakanlah betul ke saya guna perkataan ekor? Mungkin tak ada ekor, tapi daripada 1 bakteria jadi 2, daripada 2 mungkin jadi 4. Jadi 4. Dan dalam setiap bakteria itu ada dia punya kromosom sebenar, dan juga ada recombinant DNA. Ini plasmid tadi. Plasmid yang telah terbuka. Dan ini adalah, yang merah ni adalah gene of interest. So maka bila gene of interest telah pun bergabung dengan plasmid, inilah yang kita namakan sebagai the recombinant DNA. Maka kita nampak daripada 1 bakterium sekarang dah jadi 4. So ini adalah amplification yang telah berlaku lah, dan dia akan terus membiak dan mengganda, bertambah bilangan daripada 4 jadi 8, 8 jadi 16 jadi 32 dan seterusnya lah. Dan dalam banyak-banyak bakteria ini, mungkin kadang-kadang ada bakteria yang sebenarnya kita tak nak. Kenapa kita tak nak? Kerana bakteria ini mungkin tidak ada sebarang plasmid. Dan ada juga setengah-setengah bakteria yang mungkin terbentuk, kita pun tak nak juga. Kerana apa? Kerana dia ada plasmid tapi dia tidak ada gene of interest. Dalam arti kata lain, tidak ada recombinant DNA di dalamnya. Maka kita kena kenal pasti mana satukah bakteria yang betul-betul kita nak, iaitu bakteria yang mengandungi recombinant DNA, dengan bakteria yang kita tak nak. Maka dengan itu kita lakukan step terakhir yang kita namakan sebagai screening ataupun saringan. Dengan step screening ini, kita akan kenal pasti mana satu grup bakteria yang betul-betul mengandungi target DNA ataupun gene of interest, ataupun recombinant DNA, dan mana satukah bakteria yang sebenarnya tidak ada pun kita punya recombinant DNA. Maka dengan itu tamatlah sudah prosedur pengklonan gen ataupun gene cloning. Assalamualaikum. Bye bye.